Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sambung baca hadis yang ke-16, muka surat 83, bagi mereka yang pakai kitab macam saya ni. Dan kalau mereka yang pakai kitab seperti yang disediakan di dalam PDF, muka surat 85. Muka surat 85 hadis yang ke-16. Baik. Qala al-muallifu al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithu sadis ashar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yubqa an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadithun hasanun bihadzal lafzi wa ba'duhu fis sahihain diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas di sini ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum," kalaulah diberikan kepada orang ramai dengan sebab dakwa mereka ataupun melalui dakwaan mereka, kalaulah diberikan kepada orang ramai dengan dakwaan daripada mereka, maka pastilah sekumpulan manusia mereka akan mendakwa harta orang lain dan darah orang lain milik mereka. Tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i, lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi orang yang mendakwa perlu membawa bukti. Al-bayyinah makna bukti, tetapi bukti, lakin al-bayyinatu, tetapi bukti menjadi tanggungjawab pendakwa, maknanya dia kena bawa bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah ialah ke atas orang yang mengingkari. Hadis ni hadis hasan, dengan lafaz ni hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah, dan juga sebahagian hadis ni, iaitu bahagian yang hujungnya, terdapat di dalam Bukhari dan juga Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ni ialah hadis yang menerangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara asas keputusan yang dibuat oleh qadhi di mahkamah atau hakim lah, qadhi di mahkamah dalam Islam, menurut syariat Islam. Bila dalam urusan makna satu-satu kes, dia ada pendakwa dan ada orang yang didakwa. Pendakwa datang, sebagai contohnya,
dia mendakwa bahawa barang dia ada pada si fulan. Mana barang yang ada pada tangan si fulan itu ialah milik dia. Ataupun dia kata bahawa si fulan itu telah melakukan sekian, telah melukakan atau telah lakukan sekian kepada saudara dia ke atau pada diri dia. Jadi orang yang menghadapkan kes ini dipanggil pendakwa. Dan kemudian orang yang mana dituduh itu maka dia dipanggil ialah orang yang didakwa. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil, yang mendakwa ini dipanggil mudda'i, dan orang yang mana didakwa atau orang yang mana tertuduh dipanggil mudda'a alaih. Ini belum kita kata dia salah atau tidak, tapi dia dipanggil orang yang didakwa ataupun dia tertuduh, mudda'a alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, kalaulah seseorang yang mendakwa hanya semata-mata dengan dia mendakwa, dakwaannya itu diterima. Tidak kira sama ada dia dakwa itu ialah harta orang ataupun dia dakwaan yang berkaitan dengan darah. Mungkin orang tu ada lukakan ataupun orang tu ada bunuh seseorang. Kalaulah dakwaan seseorang sama ada yang berkaitan dengan harta atau darah diterima bulat-bulat, dipercayai bulat-bulat, tanpa diambil kira perkara yang lain, hanya dengan terima dakwaan dia, maka waktu tu kezaliman akan berlaku pada orang yang didakwa. Maknanya kalau satu orang tu dakwa itu saya punya, dia telah buat sekian, dia rampas barang sekian, sedangkan dia tipu. Kalaulah semata-mata dipercayai dakwaan satu orang itu, maka akan berlaku kezaliman. Akan berlaku kezaliman pada orang yang tertuduh, orang yang didakwa. Boleh jadi dia tak salah. Boleh jadi dia salah, tapi boleh jadi juga tak salah. Dan kalau dia tak salah, maka dia dizalimi. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawa kalaulah semata-mata satu orang yang mendakwa terus dakwaan dia diterima, maka pasti akan berlaku kezaliman yang besar, terutamanya pada orang yang tertuduh, orang yang didakwa. Jadi kerana itu baginda bersabda bahawa kalaulah manusia itu diberikan dengan sebab dakwaan dia, maksudnya diterima dakwaan dan diberikan apa yang diminta, didakwa, maka baginda bersabda orang akan dakwa harta, darah itu semua milik dia. Dan waktu itu akan berlaku kezaliman yang besar, akan berlaku banyak kerosakan. Tetapi dalam Islam, baginda Rasulullah SAW telah jelaskan dia punya satu ketetapan yang pendek tetapi merupakan asas yang begitu penting dalam Islam dan dipakai sampailah bila-bila. Apa dia? Tetapi orang yang mendakwa dia perlu bawa bukti. Dia perlu bawa bukti, saksi, bukti. Dan wal yamin ala man ankara, sumpah ialah diberikan kepada orang yang mengingkari. Orang yang ingkar di sini maksudnya orang yang menafikan, maksudnya iaitu orang yang didakwa. Mana orang yang didakwa, kalaulah dia tak bersalah, dia menafikan bahawa dia apa yang didakwa itu tak betul, maka penafiannya itu, penafian daripada tertuduh boleh diterima sekiranya dia bersumpah. Kerana apa? Kerana al-aslu bara'atul dhimmah, asalnya ialah dia tak bersalah. Ialah macam contoh barang tu, dan bila didakwa, maka kerana itu memadai dengan sumpah untuk menafikan perkara tersebut. Tetapi orang yang mendakwa kena bawa bukti. Jadi bermakna ada dua pihak, yang menuduh dan yang tertuduh. Yang menuduh perlu bawa bukti untuk membuktikan bahawa apa yang dituduh itu benar. Dan yang tertuduh, kalau dia menafikan, kalau dia tak bersalah, maka dia perlu bersumpah untuk menolak dakwaan terhadap dirinya. Jadi ini satu kaedah yang penting di dalam Islam. Maknanya kalau kata dalam mahkamah Islam, dalam syariat Islam,
dalam undang-undang Islam, maka inilah cara dia, dan cara ini adalah sangat adil. Jadi ini antara asas yang penting dalam qada'. Qada' maksudnya penetapan keputusan yang dilakukan oleh qadhi. Tetapi kalau kita nak lihat permasalahan ini dengan secara terperinci, seperti mana semalam telah dijelaskan, itu kena buka kitab fiqh. Tak memadai dengan hanya kita baca hadis terus kita keluarkan hukum. Kerana pemerincian masalah ini, dia ada syarat-syaratnya, dia ada keadaannya, dan ada lagi pemerincian masalahnya. Itu perlu dipelajari dan dibaca di dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Al-hadithu sabi'a asyar. Al-hadithu sabi'a asyar. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-17 diriwayatkan daripada Sayyidina Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya beliau ni makna Wabisah bin Ma'bad ni, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu baginda telah bertanya kepadanya. Baginda telah bersabda kepada Wabisah. Baginda sendiri tanya kepada Wabisah radhiyallahu anhu, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm?" Adakah engkau datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan dosa? Adakah engkau datang untuk bertanya mengenai kebajikan dan juga dosa? Qala, maka beliau telah berkata, qultu, aku telah berkata, na'am, ya. Aku datang ni sebenarnya untuk bertanya tentang kebaikan dan juga dosa. Qala istafti qalbak, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istafti qalbak. Istafti qalbak ni, istafti terjemahan sebenarnya ialah tanyalah fatwa, tu asalnya. Tanyalah fatwa kepada hati kamu, istafti. Tetapi di sini boleh juga diterjemahkan dengan istafti qalbak, maknanya periksalah hati kamu. Boleh juga diterjemahkan dengan periksalah hati kamu, atau selidiklah keadaan hati kamu. Tengok hati kamu, lihat hati kamu. Albirru, kebaikan itu ialah, apa dia kebaikan? Kebaikan itu atau kebajikan itu ialah matma'annat ilaihin nafsu, perkara yang hati merasa tenang terhadapnya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan juga yang tadi itu matma'annat ilaihin nafsu, iaitu yang jiwa berasa tenang terhadapnya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hati merasa tenang terhadapnya. Itu kebaikan. Mana kebaikan ialah perkara yang hati dan jiwa tenang terhadap perkara itu. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Dan dosa itu ialah apa yang mahaka fin nafsi, mana apa yang menggusarkan di dalam hati, mana apa yang perkara yang menggusarkan di dalam hati kamu. Wa taraddada fi sadri, dan perkara yang berlegar-legar di dalam dada. Wa in aftakan nasu aftauka, walaupun orang ramai mereka berikan pendapat kepada kamu. Maksudnya mereka berikan pandangan macam-macam pada kamu. Wa fi riwayatin wa in aftakal muftun, dalam satu riwayat yang lain ialah ada sedikit perbezaan riwayat. Tadi kalau ke atas wa in aftakan nasu aftauka, ada riwayat lain wa in aftakal muftun, wa in aftakal muftun, iaitu dalam riwayat Imam Ahmad tu. Wa in aftakal muftun itu ialah di dalam riwayat Imam Ahmad. Walaupun orang-orang yang memberikan pandangan kepada kamu. Hadithun hasan, hadis ni ialah hadis hasan, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Imam Darimi rahimahullah
dan selain daripada mereka berdua. Wa fi sahih Muslimin min riwayat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nama sahabat ini boleh dibaca dua. Wa fi sahih Muslimin min riwayat Nawas bin Sam'an atau An-Nawas bin Sim'an. Boleh dibaca Sam'an atau Sam'an atau Sim'an. Dua-duanya benar. Sam'an atau Sim'an. Radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali'a alaihi nas. Dalam sahih Muslim daripada riwayat Sayyidina Nawas bin Sam'an atau Sayyidina Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-birru, kebaikan itu ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu ialah apa yang menggusarkan di dalam hati kamu dan kamu tak suka, wa karita, kamu tak suka perkara itu diketahui oleh orang ramai. Kamu tak suka perkara itu diketahui oleh orang ramai. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hadis yang ke-17 ini ialah baginda SAW memberitahu bahawa ada, iaitu jiwa orang yang beriman ataupun hati orang beriman ni, ialah bila dia ini disenari dengan iman, maka ia mempunyai gerak hati terhadap satu perkara. Ini bukanlah makna satu orang tu ikut gerak hati dia lakukan satu perkara. Tetapi baginda SAW memberikan satu tanda yang umum dalam mengenal satu perkara itu baik atau buruk. Baginda bagi tahu bahawa kalau satu perkara itu baik, kalau satu perkara itu ialah baik, hati pun tenang dengan dia. Tapi kalau perkara itu tak baik, kadang hati rasa tak sedap. Hati rasa macam gusar. Hati rasa runsing terhadap perkara itu. Itu antara tanda bahawa perkara itu tak baik. Wa in aftakan nasu aftauka, ni makna baginda bagi tahu, walaupun orang bagi macam-macam pandangan pada kau, orang kata ni okey sebagai contohnya, tapi hati kecil kamu sendiri berkata bahawa benda itu salah atau tak betul, maka itu tanda bahawa benda itu adalah salah. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hadis ni bukanlah baginda Rasulullah SAW suruh kalau kita buat satu benda semua ikut kata hati. Oh, itu bahaya. Kalau kita buat satu benda semua ikut kata hati, itu bahaya. Tetapi baginda SAW bagi tahu bahawa sebenarnya ini untuk orang yang hatinya sejahtera, qalbun salim, orang yang jiwa orang beriman, orang yang biasa dengan kebaikan, orang yang mana hatinya ialah hati yang beriman dan juga didasari dengan ilmu agama, maka dia mempunyai hati yang mana kalau perkara itu baik, dia tenang. Kalau perkara yang mana tak baik, maka dia rasa tak tenang terhadap perkara itu. Tapi kalau orang kafir atau orang yang mana biasa dengan maksiat dan dosa, dia tak boleh pakai kata hati dia. Kalau macam tu, orang yang dah biasa minum arak, dia dah biasa dengan minum arak, dia kata, oh ni hati saya tenang. Tak. Hadis ni ialah untuk orang yang hatinya baik. Mana orang baik, orang yang beriman, rohani ni baik, orang macam ni. Baginda SAW bagi tahu perkara ini. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawa satu sudut juga ialah hati perlu dilihat. Kan, hati perlu dilihat. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan satu perkara, kadang-kadang hati kecil kita sendiri berkata bahawa perkara itu salah, tak sedap. Jadi kenapa lakukan? Tinggalkan. Kenapa kita terus lakukan perkara hati kecil kita sendiri pada menentang perkara itu salah. Tetapi kadang-kadang kita dia seolah-olah menyedapkan hati kita. Okey. Tapi sebenarnya tak baik perkara itu. Jadi bermakna seorang yang mana bila lakukan satu perkara, kalau hati ni rasa tenang, itu insya-Allah juga setanda bahawa perkara itu baik. Kalau hati rasa tak sedap, maka jauhkanlah perkara itu. Boleh jadi dia ialah dosa. Kemudian juga Nabi SAW juga menjelaskan bahawa kebaikan itu akhlak yang baik. Kenapa baginda bagi tahu kebaikan itu akhlak yang baik? Sedangkan kalau nak cerita al-bir ni kebaikan
kebaikan ni banyak. Dia bukan ada satu. Kebaikan bukan hanya satu. Kebaikan adalah banyak. Dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum, tu baginda Allah Ta'ala sebutkan beberapa perkara yang merupakan asas kebaikan. Tetapi dalam hadis ni baginda sebutkan bahawa al-bir husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Kenapa? Maknanya di antara tonggak perkara yang baik, kebajikan, bila orang tu berakhlak baik dan akhlak baik ni dilihat oleh orang, maka itu ialah merupakan kebaikan yang utama. Dan dosa ialah perkara yang kita tak suka orang tengok. Yang Nabi baginda bersabda, wa karihta an yatali'a alaihin nas. Kamu tak suka orang tengok tahu perkara itu. Itu tanda berdosa. Sebab itu kalau orang berzina, dia mana suka orang tengok dia perlakuan itu. Orang buat tu satu perkara tak baik, dia akan tutup. Dan lagi dia akan tutup dari pandangan orang yang baik-baik daripada kelakuannya itu. Baik. Al-hadithu thamina ashar an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhid ahadukum syafratah wal yurih dhabihata, rawahu Muslim. Wal qitlatu wa dhibhatu bi kasri awwalihima. Diriwayatkan daripada Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Taala telah memerintahkan. Kataba sini memberi makna, kalau terjemah kataba memberi makna tulis. Tetapi di sini boleh juga diterjemahkan kataba dengan menetapkan, buat ketetapan. Sebab bila ditulis maksud seolah macam perkara itu dah tetap. Atau boleh juga diterjemahkan dengan kataba di sini memberi makna memerintahkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan atau Allah Ta'ala menetapkan supaya berlaku baik kepada setiap perkara, pada setiap benda, setiap perkara. Oleh itu, faida qataltum, apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya atau mata pisaunya, dan hendaklah dia memberikan kerehatan kepada sembelihannya, kepada binatang sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bagi tahu al-qitlah dan ad-dibha ialah dibaca dengan dikasrahkan huruf yang pertama daripada kedua-dua lafaz tersebut. Bermakna al-qitlah tu, qaf tu berbaris bawah, dan ad-dibha, zal tu berbaris bawah. Sebab kalau kita baca mungkin boleh baca qaf. Sebab di sini al-qitlah boleh juga dibaca qatlah, dan ad-dibha juga boleh dibaca ad-dhabha. Tetapi dalam konteks hadis di atas ialah tepatnya dibaca dengan al-qitlah wa ad-dibha. Itu Imam Nawawi rahimahullah bagi tahu baris itu ialah supaya jangan kita tersalah baca. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam ialah agama yang sempurna. Islam bukan hanya menyuruh kita berlaku baik kepada manusia, bahkan selain daripada manusia pun, binatang, bahkan benda-benda ataupun makhluk Allah yang berupa jamadat. Jamadat makna benda-benda yang tak boleh bergerak. Haiwan, jamadat yang tak boleh bergerak. Pun Islam suruh kita berlaku baik terhadap perkara tersebut. Jadi di antara perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya berlaku baik ialah kepada manusia dan juga binatang. Di dalam hadis ni Allah memerintahkan kepada kita supaya berlaku baik pada setiap perkara. Jadi bila kamu nak bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maknanya kalaulah sebagai contohnya satu orang dia berperang, bunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Orang yang dihukum qisas juga bila dihukum dibunuh dengan cara yang baik. Jangan seksa. Islam melarang, makna sengaja menyeksa satu orang walaupun dia boleh dibunuh. Jadi kalau dalam Islam sebagai contohnya bunuh dengan cara yang baik, apa dia pancung supaya orang tu segera mati.
Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Begitu juga bila sembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan baginda sendiri memberitahu, apakah antara perkara yang penting ketika menyembelih binatang? Tajamkan mata pisau dan memberi kelihatan kepada binatang sembelihan. Maknanya sebelum nak sembelih, pastikan mata pisau tajam. Pastikan mata pisau itu tajam. Supaya apa dia? Supaya jangan menyeksa binatang yang disembelih. Maknanya ini dalam hadis ini menerangkan betapa indahnya Islam. Maknanya kalau dengan binatang pun perlu berlaku baik. Binatang yang disembelih pun maknanya berlaku baik. Maknanya tajamkan dulu mata pisau, barulah sembelih. Kemudian lepas dah sembelih, beri kelihatan kepada sembelihan. Maksudnya, lepaskan ikatan dia supaya dia boleh menggelepar. Binatang tersebut boleh mati dengan cara yang paling mudah. Bahkan juga para ulama sebutkan bahawa bila seorang itu dia menyembelih dengan cara yang betul, seperti mana yang ditunjukkan oleh Islam, maka darah akan keluar daripada halqum dan urat marinya. Dan bila binatang tersebut dilepaskan ikatannya, dia akan menggelepar, maka darah kotor akan keluar dari badan. Dan darah itu bila keluar dari badan, maka binatang itu baik untuk dimakan. Kadang-kadang kalau tak disembelih dengan cara yang betul, ataupun tak dibiarkan binatang itu menggelepar, dibiarkan begitu saja, tak dibiarkan terikat, maka kadang-kadang ada darah yang kotor masih tertinggal dalam badan binatang itu, kemudian dimakan. Kesimpulannya ialah apa yang Islam tunjukkan, maka itu adanya kebaikan untuk kita semua. Jadi di dalam hadis ni ialah perintah supaya berlaku baik kepada manusia, binatang dan segala makhluk Allah Ta'ala. Dan juga secara khusus disebutkan supaya berlaku baik terhadap binatang termasuk juga binatang yang disembelih. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala memberi pada kita taufik untuk kita beramal dengan hadis-hadis ni, dan Allah beri pada kita cahaya daripada hadis ni untuk kita terus beramal dengan kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.